Baik, kita sambung kepada perenas dari teknologi dan kejuruteraan. Yang pertama, membantu manusia mengenali Allah Taala sebagai pencipta alam. Dalam Al-Quran, berapa banyak ayat Quran yang menyebut tentang membawa kepada manusia supaya berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah manusia itu tidak apakah manusia itu tidak berfikir, apakah manusia itu tidak melihat, kan? Contoh kita biasa baca ayat apa dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Okay. Kenapa Allah minta kita berfikir tentang unta? Apa uniknya tentang unta? Kamu boleh cari di Google berkaitan dengan unta itu. Pada mata dia yang lentik, pada tapak kaki dia, pada bulu dia. Okay? Maka di situ dia ada peranan-peranan yang bersesuaian dengan hidupnya unta itu di padang pasir. Kalau kereta berlalu di padang pasir, dia boleh tenggelam, boleh apa kita kata terbenam tayar. Tapi unta, Allah cipta dia berat, dia bawa barang yang banyak, tapi dia tidak terbenam. Allah cipta pada tapak kakinya itu, bentuk kakinya itu menyebabkan dia tidak terbenam. Kerana perjalanan padang pasir itu biasanya mengambil masa yang lama. Tapi unta boleh hidup lama di padang pasir. Kerana di bongkolnya itu boleh menyimpan lemak yang kita kata boleh menyebabkan dia tidak makan pada tempoh yang lama. Maksudnya dia minum air, dia boleh menyimpan dalam masa yang lama lah. Itu keunikan pada unta kita. Dalam Quran, Allah minta kita pula ayat-ayat yang cerita tentang kejadian manusia, kejadian wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dibentangkan, bumi itu dihamparkan. Allah minta kita fikir tentang bumi, tentang gunung ganang. Gunung ganang itu menjadi pasak kepada bumi. Sebab tu kalau kita kata bila mana kiamat itu nak berlaku, maka gunung ganang dia akan kita kata runtuh. Dan bila gunung ganang tiada, maka bumi dia akan bergerak-gerak sebab dia punya pasak tu dah tak ada. Gunung ganang ini menjadi pasak kepada bumi. Dalam Quran biasa kita baca dalam surah Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memperhatikan pesan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayap? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan pesan Allah yang maha penguasa. Sesungguhnya yang maha melihat serta mengetahui akan dia sesuatu. Allah minta kita fikir tentang bagaimana burung itu terbang di awan tinggi, mampu mengembangkan sayapnya tanpa jatuh. Daripada inspirasi burung ini telah diambil ilham oleh manusia untuk antaranya mencipta kapal terbang. Ibn Firnas pada tahun 1810 dapat ilham daripada sayap burung tadi untuk mencipta, kita kata, kapal terbang. Itu antara teori asas dalam kita kata penerbangan. Okay? Dan diteruskan oleh kita kata tokoh-tokoh yang seterusnya. Asasnya juga pada dalam bidang penerbangan tadi ilmu Islam. Baik. So akhirnya semua itu menjadikan kita dekat dengan pencipta alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang itu turun ke kita kata dasar laut melihat keindahan alam, maka itu membawa kepada dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang kedua, membantu manusia supaya
supaya bertafakur. Maksudnya membawa kepada manusia berfikir, merenung tentang sesuatu itu datangnya daripada Allah, dan kita gunakan akal untuk membawa ataupun dekatkan diri kita kepada Allah melalui apa yang kita lihat. Sebab tu dalam kaedahnya disebut bahawa kita nak kenal Allah. Nak kenal Allah macam mana? Dengan kita melihat pada penciptaan Allah kan. Okay? Ayat-ayat manzurah, ayat-ayat kita ada ayat makru'ah, ayat-ayat yang dibaca kan, ayat Quran lah kita baca. Dan juga ayat-ayat manzurah, ayat-ayat dilihat ni maksudnya kita lihatlah, lihat alam. Bila lihat alam membawa kita tahu Allah punya kuasa nak cipta alam. Allah punya kuasa nak cipta gunung ganap. Allah punya kuasa nak cipta laut. Kita tak ada kuasa, tidak ada kuasa apa-apa. Perkara tersebut, kajian sains, teknologi yang manusia cipta membawa kepada kita kata mendekatkan diri kepada Allah, kepada Allah SWT. Walaupun manusia itu mampu mencipta teknologi, tapi teknologi itu tidak akan mampu melawan apa yang Allah telah cipta. Kita kata Allah dah bagi pada kita pinjaman pada kita ni, kita kena jaga baik-baik tangan kita, mulut kita, tulang semua tu kena dijaga, nikmat yang Allah beri pada kita. Kalau contoh kita tengok seorang tu kaki dah tak ada, digantikan dengan kaki palsu, dia tak akan sama kan dengan kaki yang asal. Walaupun hanya gigi, satu gigi kan, satu gigi dah tak ada, kemudian aksiden patah gigi, gantikan dengan gigi palsu, nikmatnya dia tak akan sama dengan gigi yang asal, gigi yang Allah berikan kepada kita. Tapi sekurang-kurangnya dengan kita kata manusia itu Allah berikan akal, jadi manusia boleh menciptakan. Itu kelebihan manusia kan. Allah berikan akal, maksudnya tidak kita hanya menjurus apa yang ada dalam Quran dan hadis, tapi kita boleh kembangkan dengan gunakan akal untuk memberi manfaat kepada manusia. Mesti satu yang memberi manfaat kepada manusia. Kemudian yang ketiga, membantu dari segi pelaksanaan syariat. Kita tengok dari segi angka tadi, matematik, ilmu matematik. Kenapa orang Islam, ilmuwan Islam kita kata mempelajari, menjadi hebat dalam bidang matematik kerana ada keperluan dari segi agama di situ. Okay. Dalam bab matematik ini keperluan dari segi pengiraan al-kiblat, okay, pengiraan dari segi zakat, pengiraan dari segi harta faraid, semua itu memerlukan kepada matematik. So membawa kepada kita kata membantu dalam pelaksanaan syariat bila ada sains, teknologi dan perusahaan. Dengan adanya kita kata teknologi memudahkan umat Islam untuk melaksanakan syariat. Contoh kita kata adanya sistem secara online. Dulu orang nak bayar zakat dia kena jumpa amil face to face. Tapi dengan adanya online dia boleh transfer daripada internet. So membantu dalam pelaksanaan syariat, melaksanakan zakat. Adanya kapal terbang maka membantu dalam mudahkan urusan menunaikan haji, pergi ke Mekah dan Madinah dalam keadaan masa yang sekejap 8 jam, 9 jam. Kalau dahulu untuk nenek kita nak pergi haji, maka dia perlukan kepada masa yang panjang, 3-4 bulan. So apa jua yang kita ada dalam bidang sains, teknologi dan perusahaan mampu untuk membantu dari segi pelaksanaan syariat. Okay? Dari segi apa lagi kita kata? Adanya orang yang mencipta teknologi dari segi kita kata teknologi pembuatan pakaian, okay, tekstil dan sebagainya. Jadi boleh solat, buat telekung dalam keadaan yang kita kata selesa. Kemudian ada orang yang cipta pakaian, pentinglah sebab nak kita kata dari segi pelaksanaan syariat ni apa, menutup aurat. Jadi ada bidang-bidang ataupun ciptaan yang digunakan untuk membuat pakaian untuk aurat. Yang keempat, membantu manusia untuk menentukan dan meramalkan akan sesuatu perkara. Maksudnya dalam bidang kita kata teknologi kan. Teknologi contoh adanya kita kata teleskop
teleskop ke apa, kan kita teropong tu, maka boleh menentukan kepada kita kata uh, apa disebut di situ, tarikh awal puasa, tarikh awal uh, bulan, dan juga yang disebut berkaitan dengan pencerapan bulan ataupun berkait dengan ilmu falak. Okay. Adanya satelit, maka di situ dah boleh kita kata ramalan kaji cuaca tu boleh dilakukan. Maksudnya secara ramalan melalui kita kata adanya satelit. Okay. Tapi dari segi ketentuannya kita kata datang daripada Allah, tapi kita sebagai manusia kena berusaha. So ada satelit, so boleh diguna pakai dari segi kita kata yang berada di laut, okay. Kemudian yang melakukan apa jua kaitan lah, yang berkaitan dengan cuaca tadi kan. Baik, dan ada juga kita kata dengan adanya teknologi dalam apa biasanya sebelum ni berlakunya tsunami dan sebagainya, jadi ada manusia-manusia pakar-pakar yang mencipta dari segi alat untuk meramal lah, meramal dari segi kita kata akan berlakunya, maksudnya bila berlaku gempa tu dah boleh jadi satu ramalan kan, maksudnya kena bersedia. Kita tak dapat nak tolak, tapi boleh bersedia lah, maksudnya pergi ke tempat lain dahulu kan. Menjadi medium untuk manusia berkarya dan berinovasi ya. Maksudnya bidang sains dan teknologi pusaan. So ada orang-orang yang mengkaji bidang-bidang tersebut kan. Bidang sains kan, kalau tengok zaman Abbasiyah kan, Jabir Ibn Hayyan yang hebat dalam bidang kita kata kimia kan, sehingga ilmunya itu diguna pakai di barat, di Eropah, dan ada satu jawatan di universiti di Eropah tu mengguna pakai nama dia kan, dan membantu manusia memenuhi keperluan material dalam kehidupan seharian yang diperlukan. Kita bukan yang duduk seorang-seorang dekat dunia ni, jadi kita kena saling memerlukan, dan kadang-kadang kita nak benda tu bersifat segera kan. Jadi dengan adanya teknologi, adanya kecerdasan, maka sesuatu keperluan itu dapat dipenuhi dengan cepat lah. Okay. Keperluan asas kita kata makanan, pakaian, tempat tinggal. Okay. So benda-benda tu memerlukan kepada teknologi lah. Okay. Macam kita kata bekalan air. So kena ada teknologi-teknologi yang diperlu pakai untuk bagi memastikan setiap orang dapat bekalan air yang bersih. Okay. Kemudian kita kata dari segi makanan, dia kena ada teknologi lah untuk memproses makanan. So ini antara kata kepentingan dari segi kita kata sains, teknologi dan kejuruteraan di dalam Islam. So macam anda ambil dalam bidang kejuruteraan awam, dia termasuk lagi dalam peranan ni kan. Maksudnya akhirnya kita dapat dari segi bidang kita ni memenuhi keperluan dari segi kehidupan manusia untuk dari segi kediaman yang selamat, kediaman yang kukuh, kediaman yang kita kata memenuhi ciri-ciri yang Islam tetapkan. Okay. Allahu a'lam, itu saja untuk topik kita, iaitu konsep pengertian sains, teknologi dan kejuruteraan dan peranan sains, teknologi dan kejuruteraan. Okey. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.